Buletin Didik 22 Ogos bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menyahut seruan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mahukan kestabilan politik menerusi kebersamaan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru semua ahli Dewan Rakyat menggembling tenaga memulihkan negara melalui pendekatan keluarga Malaysia. Ia bagi memulakan langkah mencari jalan keluar akibat pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi dan kemelut politik yang membelenggu negara sejak mutakhir ini. Saya menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat, sama ada dalam atau luar kerajaan, supaya menggembling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pendekatan keluarga Malaysia sifatnya lebih inklusif, merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Konsep keluarga Malaysia diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Dalam ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri turut menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara MPN dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Situasi semasa negara ketika penularan wabak pandemik COVID-19 ini tidak menghalang pihak sekolah mempelbagaikan cara meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan. Rata-ratanya meraihkan bulan bersejarah ini secara dalam talian. Namun yang menariknya, Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara Rini, Johor Bahru, Johor membawa sedikit kelainan dengan menonjolkan bakat murid-muridnya. Kebiasaannya, segala program secara dalam talian dikendalikan oleh pihak sekolah atau jawatan kuasa yang terdiri daripada guru-guru. Berbeza bagi sekolah ini, mereka memberi peluang kepada murid-murid mengendalikan sendiri majlis pelancaran penghayatan Bulan Kemerdekaan tahun ini. Bermula dengan pengacara majlis berbahasa Melayu dan Inggeris diwakili dua orang murid perempuan yang merupakan adik-beradik Mia Zara Arisa dan Mia Ariana Hairul Nizam. Majlis kemudian diteruskan dengan bacaan doa oleh adik Muhammad Mikail Kamarudin dan bacaan ikra oleh adik Iskandar Mirza Zaidi. Pendedahan ini adalah antara usaha memupuk semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid. Bagi meneruskan acara, mari kita berikan tumpuan terhadap gimik pelancaran Bulan Kemerdekaan SK Taman Mutiara Rini bagi tahun 2021 dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Sama-sama kita saksikan. Enjoy the video! Dunia kian berubah. Antara pertandingan yang dianjurkan termasuk pertandingan mewarna, melukis poster, menyanyi lagu patriotik, menghasilkan bekas alat tulis, bercerita tentang tokoh kemerdekaan dan banyak lagi. Penyertaan dibuka kepada semua murid-murid sehingga tarikh tutup pada 8 September. Dalam pada itu, satu pertandingan khas buat ibu bapa juga diadakan, iaitu pertandingan video kreatif kemerdekaan yang bertemakan Saya Anak Malaysia. Hadirin yang dihormati, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sambil menyanyikan lagu tema Malaysia Prihatin dan Jalur Gemilang. First, don't forget to wave our national flag. Kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara. Kita satu maklumat. Kita satu bangsa, satu negara. Kita satu Malaysia.
Sementara itu, turut mengadakan majlis pelancaran sambutan kemerdekaan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Merbok, Kedah. Menurut penolong kanan pentadbirannya, Bayah Ahmad, tema Malaysia Prihatin merupakan tunggak utama dalam membentuk perpaduan sesama rakyat Malaysia, khususnya warga sekolah. Sebagai generasi muda pada hari ini, saya percaya kamu semua masih kurang arif mengenai peranan dan erti kemerdekaan sebenar. Pada zaman sekarang, erti kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan secara fizikal semata-mata, tetapi kita harus sentiasa berwaspada dan menghindari penjajahan mental melalui pengaruh negatif serta amalan-amalan yang merosakkan negara. Jelasnya, pihak sekolah berharap agar para pelajar dapat mengekalkan ciri-ciri warga negara yang baik, prihatin, berakhlak mulia, berdisiplin serta saling menghormati antara satu sama lain. Ia dapat membantu melahirkan generasi akan datang yang bersemangat patriotik tinggi pada masa sama menjamin perpaduan dalam kalangan rakyat. Sementara itu, terdapat pelbagai aktiviti dianjurkan Badan Persatuan Sekolah sepanjang bulan Ogos sehingga majlis penutup Bulan Kebangsaan yang termasuk melukis poster kemerdekaan, video kemerdekaan, sajak kemerdekaan, kuis kemerdekaan, nyanyian solo suara merdeka, Merdeka TikTok Challenge, menulis esei, buku scrap dan banyak lagi. Walaupun pelancaran kibar jalur gemilang tidak dapat diadakan seperti tahun sebelumnya akibat pandemik COVID-19, kehangatan dan momentum sambutan dapat dirasai setiap lapisan masyarakat. Ini kerana pelbagai cara boleh dilakukan untuk meniup semangat cintakan tanah air. Beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan NGO menganjurkan program sanitasi amal sempena Bulan Kemerdekaan 2021 di Pangsapuri Klang Jaya, Klang, Selangor. Ia diharap dapat mewujudkan persekitaran lebih selamat dan penduduk merasa lebih yakin walaupun keadaan negara yang belum bebas daripada pandemik. Sempena Hari Kemerdekaan tahun ini, walaupun pandemik masih tinggi, angkanya masih tinggi, tapi kita tidak boleh abaikan kemerdekaan kita dan juga kita perlu memberi semangat kepada penduduk dekat sini supaya kita patut ikut SOP dan keluar daripada pandemik, dan juga kemerdekaan ini kita kena rayakan dengan kibarkan bendera Malaysia serta memberi semangat kepada penduduk dekat sini. Selain terharu, penduduk yang rata-ratanya golongan B40 melahirkan rasa terima kasih kepada pihak yang tampil membantu meringankan beban mereka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Datuk dan Club 99 untuk memberi sumbangan untuk penduduk di sini dan sanitize tempat kita pun. Ribuan terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Selain kerja-kerja sanitasi, NGO berkenan turut mengagihkan bendera jalur gemilang dan bantuan berupa barangan keperluan asas, pelitup muka dan pensanitasian tangan kepada penduduk. Mendepani era dunia tanpa sempadan, pengucapan awam adalah antara salah satu teknik yang perlu dikuasai oleh semua individu, khususnya para pelajar dalam usaha melahirkan generasi masa hadapan yang lebih berketerampilan. Kemahiran ini perlu diasah sejak dari bangku sekolah lagi kerana institusi tersebut mampu membina karakter para pelajar dalam bidang komunikasi mahupun kepimpinan. Menurut Guru Penasihat Pidato dan Puisi Kolej Tunku Kursyah TKC, Anwar Kisham Isa, bergiat aktif dalam bidang pengucapan awam secara tidak langsung dapat menghindari para pelajar, terutamanya golongan belia, daripada masalah disiplin. Antara kelebihan para pelajar apabila mereka ini terlibat banyak dalam bidang pengucapan awam ialah mereka mampu untuk membina karakter diri yang lebih berkesan, membina karisma, mampu menyampaikan lontaran idea yang lebih menarik dan sekaligus dapat mewujudkan suasana sekolah yang lebih harmoni melalui kemahiran komunikasi yang berkesan. Tambahnya, jika golongan belia mempelajari teknik komunikasi ini,
sudah pasti mereka mampu berhujah pelbagai isu seantero dengan lebih sihat sekaligus mengurangkan perbalahan tidak bermanfaat di media sosial, contohnya melalui komen yang dilontarkan. Anwar Kisham turut berpendapat bahawa sekiranya golongan belia dapat menguasai bidang pengucapan awam sejak kecil, mereka akan bersikap lebih berhati-hati kerana mereka telah sedia maklum akan kepentingan kematangan sewaktu berhujah. Bagi Nur Farhanis Alia Ahmad Layali, kegigihan dan minatnya dalam bidang pengucapan awam bermula sejak umur 8 tahun. Tidak hairanlah kini dia diberi kepercayaan untuk menjadi pengerusi Kelab Bahasa Melayu Kolej Tunku Kursia. Setelah lebih 6 tahun menceburkan diri dalam bidang pengucapan awam, memang banyak kebaikan yang telah saya beroleh. Antaranya ialah saya dapat meneroka potensi yang ada dalam diri sendiri. Setelah memasuki pasukan debat Bahasa Melayu, guru-guru dan rakan-rakan mula menggalakkan saya untuk mencuba bidang pengucapan yang lain seperti mengacara dan berpidato. Selain itu, saya juga dapat mengawal perasaan gemuruh ketika berada di atas pentas. Mula menceburi bidang pengucapan awam 5 tahun lalu. Ketika di tingkatan 1, Wardina Sofia Roslan juga berpendapat bahawa pengucapan awam sedikit sebanyak telah mendidiknya menjadi seorang pelajar dan insan yang berhemah. Dalam banyak kebaikan yang saya peroleh, saya telah belajar satu perkara, iaitu untuk berbicara adalah untuk mempunyai ilmu. Kerana kalaulah saya tidak tahu apa yang saya cakapkan, saya tidak mempunyai pengetahuan tentang topik yang sedang dibicarakan, sudah tentu saya akan tergagap-gagap apabila bercakap ataupun sekadar menjadi tim kosong yang bunyi saja kuat tetapi tidak mempunyai isi. Kesimpulannya, belia perlulah menguasai aspek kemahiran pengucapan awam bagi menggalakkan medan intelektual terbuka dan meningkatkan keperkesanan penyampaian maklumat. "75 kertas kajian dibentangkan dalam persidangan dalam talian antarabangsa yang dikenali sebagai International Conference of Applied and Creative Arts (ICACA) pada 17 Ogos lalu. Persidangan kali ke-6 ini anjuran Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Bertemakan Sustainability and Legacy of Creative Arts, persidangan ini diadakan secara dalam talian sepenuhnya bagi membendung penularan COVID-19. Upacara perasmian persidangan ini disempurnakan oleh Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi melalui rakaman video. ICACA 2021 ini menampilkan 8 panel utama daripada latar belakang berbeza merangkumi bidang pendidikan dalam dan luar negara serta industri seni tempatan. Antaranya Dr. Ian Adam Biggs, Fellow Penyelidik Jemputan University West of England, Profesor Dr. Lee Sung Pil, Profesor dari Dong Seo University, Korea Selatan, Profesor Madya Hasnul Jamal Saidun dari Universiti Sains Malaysia dan Joe Sidik dari Joe Sidik Production. Pada persidangan ini, sebanyak 75 kertas kerja dibentangkan melibatkan peserta daripada lebih 20 buah negara seperti Korea Selatan, China, Amerika Syarikat, Turki dan Malaysia. Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyempurnakan peletakan batu asas Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada 15 Februari 1957. Pembinaan stadium ini adalah sebagai persiapan menyambut kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Stadium ini mempunyai kemudahan dan kelengkapan sukan setanding dengan stadium antarabangsa di negara-negara lain pada ketika itu. Ia dibuka kepada orang ramai buat pertama kalinya pada 24 hingga 29 Ogos 1957. Di stadium ini jugalah laungan keramat Merdeka oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman bergema pada 31 Ogos 1957 sebagai tanda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Bersua kembali.
Kebenaran yang diberi kerajaan untuk membenarkan kembali aktiviti sukan, rekreasi dan riadah membabitkan negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara dilihat sebagai langkah tepat bagi menjaga kesihatan mental rakyat. Ia berikutan gaya hidup sihat dilihat dapat membantu menghilangkan tekanan perasaan akibat beberapa masalah yang timbul disebabkan penularan wabak COVID-19. Wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki ada laporannya. Hasil tinjauan di beberapa lokasi sekitar ibu negara siang tadi mendapati orang ramai menggunakan kesempatan yang diberikan untuk berjoging dan berbasikal. Meskipun sedikit hujan pagi tadi, ia tidak menghalang mereka untuk melakukan aktiviti yang menyihatkan badan itu. Walaupun ada yang bergerak dalam kumpulan, mereka tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP. Mereka yang berbasikal turut dilihat melakukan kawalan kendiri yang mematuhi garis panduan ditetapkan. Rata-rata yang ditemui menyambut baik langkah kerajaan membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi tertentu bagi individu yang menerima vaksinasi lengkap. Menurut mereka, bagi memelihara kesihatan minda, ia bermula dengan kecergasan fizikal yang baik. We have been through PKP fasa 3 ni lama, lebih daripada 3 bulan, jauh di sudut hati rakyat. Ramai rasa memberontak, rasa nak keluar jalan-jalan, nak makan angin, pergi kedai makan. Tapi dengan kerajaan membenarkan kita melakukan aktiviti riadah macam ni, buat outdoor, sedikit sebanyak dia dapat mengurangkan rasa memberontak itulah. Saya rasa paling bagus bila kerajaan dah benarkan kita cycling jogging ni, sebab dengan cara ni kita dapat menghirup udara segar daripada kita terkurung kat rumah, so that kita boleh dapat healthy lifestyle lah, daripada kita stres kat rumah tu without going out, lagi kita tak dapat nak mengamalkan kehidupan sihat lah. Kita kalau ikutkan memang duduk dalam rumah ni dengan keadaan je rumah, kalau rumah tu ada semua benda yang kita nak, okey. Kalau duduk terkurung ya, memanglah stres tu yang banyak yang berlaku membunuh diri apa semua kan. Tapi contoh bila kita berbasikal kan, berbasikal ni bagi kita hilang stres, buat kita happy. 19 Ogos lalu, kerajaan membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi bagi negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara (PPN). Antaranya jogging, berbasikal, skateboarding, memancing, mendaki, badminton, permotoran dan seumpamanya. Ia sekaligus memberi peluang kepada orang ramai yang berada di negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Putrajaya melakukan aktiviti berkenaan. Laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Bilioner Elon Musk bakal memperkenalkan robot Tesla yang menyerupai manusia dan akan menjalankan tugas harian yang membosankan atau berbahaya. Lapor Dasan, robot yang berketinggian 1.52 meter itu mempunyai berat badan 56 kg yang akan diperkenalkan kepada khalayak tahun depan dan diberi nama Optimus. Optimus boleh melakukan kerja-kerja berat seperti mengambil barangan dapur atau membantu manusia membaiki kenderaan. Musk menerusi Twitter memberitahu terdapat skrin yang diletakkan di bahagian wajah robot dengan Android dikawal oleh sistem kecerdasan buatan AI. Tesla mempunyai semua kepingan yang diperlukan untuk robot humanoid dan bersedia menghasilkan robot dengan roda. Musk berkata dia juga berusaha untuk mengurangkan kos supaya robot Tesla mampu menjadi alternatif realistik menggantikan tenaga kerja manusia. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT kini diambang kejuaraan Liga selepas mencatat satu lagi kemenangan. Kali ini menundukkan PJ City FC 2-0 untuk mata ke-48 dengan kempen musim ini cuma berbaki 3 perlawanan. Mengakhiri buletin didik, gelagat anak panda Xiao Qi dan ibunya yang menyambut hari lahir di sebuah zoo di Washington DC. Saya Syafri Zawahab. Salam hormat dan Assalamualaikum. Laporan sukan. Debaran kian terasa menjelang pembukaan rasmi Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang dijadual Selasa ini. Di sebalik sasaran 3 pinggan emas, ramai juga yang optimis atlet negara mampu mengatasi sasaran itu.
Dalam pada itu, atlet pimpong tunggal negara Chi Chao Ming yang berlepas ke Tokyo Khamis lalu sudah menjalani sesi latihan di lokasi pertandingan iaitu Gimnasium Metropolitan Tokyo. Keazaman Chao Ming nyata tinggi apatah lagi ini temasya Paralimpik pertama dalam kariernya. Saya dapat tiket dari beberapa tight slot. Walaupun saya dapat dari beberapa tight slot, tapi saya akan cuba yang terbaik lah. Walaupun peluang bukan besar, tapi saya harap saya perform baik one by one. Saya sasaran harap boleh sampai quarter final nanti. Chao Ming yang akan beraksi dalam acara individu kelas 9 memulakan kempen Rabu ini pada pusingan kelayakan. Apa yang pasti, misi memburu kilauan emas kini bermula dengan barisan terbesar atlet dan pegawai kontijen Paralimpik negara yang berlepas ke Tokyo malam semalam. Antaranya 3 pemenang pingat emas Paralimpik Rio 2016, Ziad Zulkifli, Latif Romli dan Rizwan Puzi. Turut kelihatan jaguar powerlifting negara Bonnie Buya Augustine antara sasaran pingat emas negara dan atlet olahraga Siti Nur Iyasah Muhammad Arifin yang diberi penghormatan selaku pembawa jalur gemilang bagi acara pembukaan Paralimpik Tokyo Selasa ini. Sesi perlepasan kontijen negara semalam disempurnakan Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT kini diambang kejuaraan Liga selepas mencatat satu lagi kemenangan. Kali ini menundukkan PJ City FC 2-0 untuk mata ke-48 dengan kempen musim ini cuma berbaki 3 perlawanan. Berkunjung ke Stadium MBPJ, Kelana Jaya, JDT membuka jaringan pada minit ke-27 menerusi Bergson Da Silva. Selepas rehat, PJ City cuba mengimbangi penguasaan JDT. Namun 7 minit sebelum whistle penamat, gawang tuan rumah bolos lagi. Kali ini hasil percubaan pemain gantian Muhammadu Sumare. Sementara itu, usaha pasukan di tangga kedua, Terengganu FC, TFC, untuk terus mencabar JDT berakhir selepas tumpas di gelanggang sendiri di tangan Kedah Darul Aman KDA. Sebaliknya, KDA yang masih memiliki 3 perlawanan dalam tangan masih berpeluang untuk menyaingi JDT. KDA memastikan 3 mata menerusi kemenangan 2-1 hasil jaringan Rabih Ataya pada masa kecederaan babak pertama. Disusuli jaringan Muhammad Syazon Zainun pada minit ke-50. Manakala gol sagu hati TFC hasil sepakan percuma David Da Silva pada minit ke-70. Di Stadium Perak di Ipoh, Perak FC tewas buat kali keempat berturut-turut. Kali ini tumbang kepada Selangor FC 3 gol tanpa balas. 2 jaringan pelawat menerusi Oliver Buff dan Ifedayo Omosi pada lewat babak pertama nyata merentap semangat Perak FC. The Boss Gores terus gagal menyaingi Selangor FC pada separuh masa kedua, menyaksikan gawang mereka dibocori lagi pada minit ke-60 menerusi sepakan penalti Ifedayo. Jom sertai Petroscience RBTX Challenge 2021 untuk memenangi wang tunai bernilai lebih RM20,000. Pertandingan secara dalam talian ini terbahagi kepada 3 kategori iaitu Robo Sumo, Robo Tracer dan Innovation. Untuk maklumat lanjut, layari laman Facebook Petroscience. Pendaftaran dibuka sekarang hingga 15 September. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya Sukses SPM 2021 Tasawur Islam serta bimbingan tingkatan 4 dan 5. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Mengakhiri buletin didik, gelagat anak panda Xiao Qiji dan ibunya yang menyambut hari lahir di sebuah zoo di Washington DC. Saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Happy birthday, dear Xiao Qiji. Happy birthday to you.